45. Allahumma salli ala Uhyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma ballighna ila akhir lahzatin wa daqiqatin wa sa'atin wa yaumin wa lailati akhir syahri Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Fa amma ba'd. Berusaha seluruh ahli jabatan kuasa surau tahfiz ad-diniyah, tuan imam hafiz, anak-anak hufaz, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, hadirin hadirat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-17 Ramadan, pada malam ini kita dapat bersama di dalam mengisi pengisian Ramadan dengan tarawih tatawuan, solat tarawih sunat, dan tuan-tuan dapat melaksanakan insya'an jama'atan, solat isya' secara berjemaah yang menjadi faridatan, menjadi kefarduan. Dan alhamdulillah juga tuan-tuan dapat tunggu sebentar untuk duduk dalam jilsah ilmiah, dalam majlis ilmu, ruangan tazkirah, taman-taman syurga yang dipanggil majlis ilmu ni, tazkirah Ramadan ke, kuliah ke, forum ke, halaqah ke. Dia nama Rawdatan min Riyadil Jannah, salah satu taman di antara taman-taman syurga. Malaikat bertebaran di alam jagat ini, dia jumpa taman syurga, dia singgah. Dan dicampakkan kepada penghuni di taman syurga itu ada 4 bonus. Bonus yang pertamanya sakinah, ketenangan. Bonus yang keduanya rahmah, kasih sayang, belas kasih Allah. Bonus yang ketiganya bersama dengan muqarrabin, iaitulah para malaikat. Dan bonus yang keempatnya wa zakarahumullahu fi man indahum, disebut nama-nama yang mereka berada dalam jilsah ilmiah, majlis ilmu taman syurga ini. Sampai Imam Syafi'i menyatakan, angkat 4 kali takbirlah mereka yang tidak suka kepada majlis ilmu, tak hadir majlis ilmu, tak suka menuntut ilmu. Angkat 4 kali takbir ini istilah untuk usalli ala hazal mayyit arba'u takbira. Kalau insya' tadi, salli fardal insya' arba'u rakaat. Yang dimaksud angkat 4 kali takbir ini seolah-olahnya isytihar matilah bagi mereka yang tak hadir majlis ilmu. Yang tak hadir, tak suka dan benci majlis ilmu ni, dia tak like, dia tak uhibbu, dia tak raghaba fi 30 hari plus 10 hari. Maknanya sebulan campur 10, 40 hari tak dengar majlis ilmu, tak bau syurga. Yang masuk syurga macam mana? So tuan-tuan yang berada dalam taman syurga ini, tuan-tuan akan diisi dengan pelbagai tajuk dan masa yang diperuntukkan dalam jilsah ilmiah. Syahid Imam Hasan Al-Banna kata, ijlis bina nu'minu sa'ah. Ijlis bina, duduk kita sama-sama. Ni duduk sama-sama ni, mari kita duduk sama-sama. Nu'minu sa'atan, kita beriman satu saat. Cerita pasal iman, pasal Quran, pasal agama, saatan, beberapa detik, beberapa saat, ataupun dalam setengah saat, setengah jam. Maksimum anak mula 9 suku, kena tamat 9.45, kalau tak 9.40. Tengok keadaan dah. Yang keduanya tuan-tuan, pada malam yang ke-17 ini, ada molek dan baiknya kita ceritalah pasal 17 Ramadan. 17 Ramadan dan tak pergi sekolah esok.
Tuan-tuan kat Jawi pun difahamkan cuti juga nuzul Quran. Tak Zaki tak pergi sekolah, Ustaz Yusri tak pergi sekolah. Tuan-tuan kenapa? Kerana ponting, kerana cuti nuzulul Quran. Jadi tuan-tuan telah buat mungkin ceramah perdana besok, ataupun telah buat itulah ceramah mega ataupun forum ataupun seumpamanya tentang nuzulul Quran, penurunan Quran yang ana pun tidak dijemput. Tapi kebetulan ana berada pada 17 Ramadan, jadi mungkin ana boleh berbicara berkaitan dengan fadailu qiraatil Quran. Kalau nak cerita pasal nuzul penurunan Quran secara jumlatan wahidatan, sekaligus Quran turun daripada Allah ke langit dunia, dan turun itu secara jumlatan wahidatan daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Langit dunia ni ada langit pertama, kedua sampai ketujuh, itu dipanggil jumlatan wahidatan, sekaligus macam Taurat, Injil dan juga Zabur. Sebab itu Allah sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Quran. Bulan Ramadan ni turun Quran, lalu kita cuti besok. Kenapa? Turun Quran sempena keagungan kebesaran hari-hari besar Islam, kita cutilah. Cuti antaranya ma'al hijrah, ada dalam takwim, bukan cuti hari Punggal ataupun Taipusan, Deva Bali, Christmas, dah ada 2-3 hari penting. Salah satu ma'al hijrah awal Muharram, salah satu lagi Rabiul Awal, kita cuti Maulidur Rasul, dan salah satu lagi hari kebesaran Islam, cuti nuzulul Quran. Bila turun Quran 17 Ramadan sampai kita cuti besok lah 17 Ramadan, tanggal 19 hari bulan April. Ini 18 kan. Jadi syahr Ramadan allazi unzila fil Quran, bulan Ramadan, bulan yang diturun padanya Quran. Ya, 183 ada, 185 ada dalam surah Al-Baqarah itu. Dan kalau tuan-tuan baca surah Al-Qadar, dalam banyak-banyak surah Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan dia. Allah sebut anzalna, yang tadi syahrul Ramadan allazi unzila, diturunkan. Perkataan nazala ni turun, sampai unzila pun ada, nazzalna pun ada, sampai kita kata nuzul. Penurunan Al-Quran itu cukup dekat dengan bulan Ramadan. Dan dalam surah ini Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan dia. Dia tu ianya Quran itu pada malam Qadar. Bagaimana kita nak faham turun Quran tadi cuti 17 Ramadan? Yang ni pula kami menurunkan Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan. Malam Qadar ni 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, pada 20 sampai 30. Dan tuan-tuan hitung malam Qadar pula 21, 23, 25, 27, malam 1000 likur, 29. Bagaimana kita cuti 17? Tak payah pening-pening tuan-tuan, cukup dengan maklumat itu bagi kita yang basic ini. Kalau nak mudakik, mendalami, kena belajar ulum Quran. Kalau tidak pergi ke Mesir pun kita faham secara latar yang kulit ataupun basicnya. Turun tadi ada 2 peringkat. So peringkat yang pertama 17 Ramadan yang kita cuti itu nuzulul Quran, dan ada peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua ini turunnya kepada Nabi Muhammad dipanggil bitadrij, secara beransur-ansur. Bitadrij, secara berperingkat-peringkat. Iaitulah daripada langit dunia yang pertama turun kepada Nabi Muhammad ini dalam tempoh 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang kita panggil 23 tahun. 13 tahun Nabi duduk di Mekah, kemudian 10 tahun Nabi duduk Madinah. Dalam tempoh itu turun ayat yang pertamanya surah Al-Alaq lah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang menyatakan di antara ayat yang awal ya ayyuhal muddassir, ada yang menyatakan dia itulah surah Al-Fatihah. Ini kupasan tentang ayat yang pertama. Yang terakhir pun banyak. Ada yang kata surah Al-Ma'idah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina.
Ada yang menyatakan surah An-Nas, iza jaa nasrullahi wal fath. Ada yang menyatakan iaitulah surah daripada Al-Baqarah 282. Ada yang mengatakan 281. Ada menyatakan ayat cerita tentang hutang tu, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat yang paling panjang, ada 15 baris dalam muka surat tu. Al-Quran tu 15 baris satu ayat. Satu page, satu muka surat tu 15 baris. 15 baris ni panjang. Satu muka surat, satu ayat. Kita dalam satu page tu berapa ayat? 15 ayat, 3 surah. 15 ayat, 3 surah. Yang ni 15 baris, satu ayat dalam satu page. Surah apa yang Ustaz maksudkan? Surah Al-Ikhlas 4 ayat. Qul huwallahu ahad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Hujung sekali, minal jinnati wan nas. Surah An-Nas 6 ayat. Surah Al-Falaq 5 ayat sebelah, campur dengan 4, 15 ayat. Berapa surah? 3 surah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Betapa pendeknya, tapi ini betapa panjangnya. Satu muka surat 15 baris, satu ayat. Cerita tentang hutang ni. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berhutang dalam satu tempoh yang tertentu, faktubuh, maka tulis. Ayat ni panjang lah. Anda nak sebut, ada 15 baris, satu muka surat itu hanya satu ayat. Ini pun dihitungan di antara ayat-ayat yang terakhir yang diturunkan di dalam Quran. Tapi yang paling sahih, ayat 281, surah Al-Baqarah. Tu Quran tu ada, boleh tengok. Jadi ada pendapat ni ayat terakhir, ni ayat yang pertama. Jadi dalam tempoh itu, sebenarnya secara tepat bukan 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Penurunan Quran daripada langit dunia yang pertama kepada Nabi Muhammad sampai Nabi wafat. Itu sedikit background tentang nuzul penurunan Quran. Sebab anak kebetulannya malam ni saya cuti nuzulkan, dapatlah sedikit informasi berkaitan Quran. Kemudian kita tengok sikit Quran yang turun ini pada bulan Ramadan yang Nabi baca. Bahkan Jibril baca, Nabi tasmi', Nabi dengar, Nabi bertalaki. Kita pun tuan-tuan buat talaki, tapi dengan tok guru hafiz kita, dengan tok imam kita talaki musyafahah kan. Budak-budak adik-adik hufaz ni kan. Nabi bertalaki secara direct dengan Gabriel yang menurunkan wahyu. Quran itu disampaikan kepada Nabi oleh Gabriel itu, Ruhul Qudus itu. Dan bulan Ramadan ini bulan yang cukup mulia. Kalau bulan Ramadan kita tak khatam juga, baca kakak satu juzuk. Ni sepatut 17 ataupun 18 juzuk, kita baru 7 juzuk. Sibuk benda lain. Ataupun baru 15 juzuk. Takut hujung-hujung tak sempat agak. Jadi baca awal-awal ni supaya lebih sikit, tak apalah. Aku hujung 27 Ramadan kita nak balik Kelantan ke balik JB tahun ni. Boleh balik kampung lah. Tuan-tuan nak pergi shopping lagi. Malam Lailatul Qadar berubah malam Lailatul Qamdar. Malam Lailatul Qadar bertukar malam Lailatul Bakar. Bakar lemang, bakar kek, bakar karipak. Malam Lailatul Qadar menjadi malam Lailatul Sitar. Sitar ni masyarakat Langsi, nak pasal Langsi itu ini. Dah 3-4 malam preparation untuk raya tu, tak sempat dah juga khatam. So paling cerdik, bacalah 2 juzuk, 3 juzuk. Sahabat dia baca dalam bab Quran ni kakak. Mula-mula Ramadan dia baca 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk. Artinya 3 hari dia khatam. Itu awal. Tapi masuk ujung Ramadan dia baca bukan 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk, 3 hari dia khatam. 30 juzuk satu hari, satu malam dia khatam. Cuba kita tepuk dada, tanya iman kita. Kita ni dah kau duk khatam ni. Takut tak ada khatam Quran, Allah khatam nyawa kita dulu. So baca. Baca bila ni kakak? Jangan tangguh. Kalau sahabat ada yang baca, tuan-tuan 7 hari dia khatam. Para salafus salih baca dalam rakaat solat ni. Solat tarawih dia baca dalam 3 hari dia khatam. Tuan-tuan baca 1 juzuk, kalau Imam Hafiz baca 1 juzuk, itu pun 10 setengah.
Satu juzuk. Satu juzuk tuan tu habis. Kita tak ada tazkirah. Kalau ada tazkirah 11.5. Kalau tak direct 10.5. Satu juzuk. Dan kalau imagine 3 malam dia khatam dalam solat tarawih, 3 malam khatam. Berapa juzuk tu? Tak tidur malam lah. Tuan tahu juga apa? Ini sahabat mengejar, iaitulah bulan Ramadan nak baca Quran. Dalam solat ke, baca kat luar ke. Tapi hujung Ramadan, Imam Syafi'i lagi dahsyat. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Usman bin Abbas bin As-Saib bin Asy-Syafi'i. Yang dia hafal Quran umur 11 tahun tu. Dia hafal kitab Muwatta umur 10 tahun tu. Otak dia macam scanner. Dia tengok apa, tengok apa, tengok apa, tengok apa, tengok apa. Dia pinjam kitab Imam Muwatta tu. Pagi besok dia hantar. Satu tebal begitu. Imam tanya, dia boleh jawab. Nota kaki boleh tengok, boleh hafal semua sekali. Setiap apa yang dia dengar, dia boleh rakam. Tu Imam Syafi'i. Waktu Imam Malik mengajar, dia tak ada ni kat dalam, duduk kat luar. Orang tanya murid dalam ni, semua tak boleh jawab. Tanya dia kat luar, boleh jawab. Otak dia cepat ingat, lambat lupa. Kita lambat ingat, cepat lupa. Sebab tu Tun kata Melayu mudah lupa. Bukan Tun je kata, memang Melayu ni sifat dia lupa. Lama-lama lupa, tak sampai 5 tahun lupa pula, kena sekali pula. Tak nak sebut panjang lah tuan-tuan. Hancing. Hadirin sekalian jemaah, Melayu mudah lupa. Bukan Melayu, manusia sifat dia lupa. Nama pun manusia. Nasia terlupa. Nasi itu saya lupa. Manusia sifat dia pelupa. Sumyal insanu linisyanihi. Dinamakan insan kerana sifat dia memang pelupa. Melayu mudah lupa. Ni Arab ni. Imam Syafi'i payah lupa. Bukan tak lupa, tapi lambat lupa, cepat ingat. Sifat dia cepat ingat, lambat lupa. Kita lambat ingat, cepat lupa. Kontradik daripada sifat dia. Adik-adik hufaz ni tolong jaga 3 perkara. Pesan Imam Syafi'i, kalau kamu nak cepat ingat, lambat lupa macam dia, hak 9 tahun hafal. Kita 9 tahun kah baru baca Quran. Ustaz, okey 9 tahun. 59 baru nak start Iqra 1. Hantu diam-diam sudahlah. 59 tahun depan pencing baru nak baca Iqra Hatawiyah dan Qiraati. Tak apalah nak baca juga. Nikah bukan baru nak baca, hafal. Quran ni ada 114 surah. Betul? 30 juzuk, 60 hizib, 6,666 ayat, 77,439 patah perkataan. 77439. Huruf Ahruful Quran 340740. 340,740 huruf ada dalam benak fikiran remaja namanya Muhammad bin Idris bin Usman bin Abbas bin Said bin Asy-Syafi'i. Ketika umur dia, anak kita je 3. 9 tahun je 3. Dah kita 59 tahun baru nak baca Iqra 1. Jadi jauh beza. Imam Syafi'i punya sampai pernah dia khatam dalam 30 hari 60 kali khatam. Dia faham tak ni? Sebulan 30 hari dia khatam 60 kali. Artinya sehari semalam dia khatam 2 kali. Dah adik khatam berapa kali? Dek khatam berapa kali? Sekali. Tu khatam. Ni khatam kita sekali seorang. Orang kecil orang besar khatam sekali seorang. Khatam belum tentu. So kata abang baca banyak kali. Imam Syafi'i pesan tadi ke adik-adik abang kita semula kalau nak cepat ingat lambat lupa, jaga yang pertama jaga makan. Bukan jaga timing makan ni. Timing makan tak ada orang lupa. Saya dah seminggu tak makan, lupa. Tak ada timing tahu breakfast, lunch, dinner. Arab kata futur, makan pagi. Ghadat, makan tengah hari. Asyak, dinner, makan malam. Tak ada kita terlupa. Lepas ni pun tak lupa ada mori. Nah, ini makna jaga makan, jaga setiap makanan ni masuk dalam tembuluk halkum kita pastikan halal. Yang kita bawa kat rumah tu halalan tayyiban. Jangan sumber haram. Haram ni ada 2 abang-abang yang cari rezeki. Haram maknawi. Kena jaga. Haram zati tu zat memang kita kontrol. Tak ada orang makan khinzir. Dalam ramai-ramai ni adik pernah makan lemak. Pernah? Dah. Tak pernah pun kita. Ada letak dalam satu peti soseh. Kita bawa ikut terus Giant tu. Kenapa Tesco tu? Mana tak nak makan. Pergi kat mana? Pergi Korea, pergi Thailand. Tengok ada simbol Bismillah ke Allah Akbar. Sebab nak cari pemasok itu, kedai itu Muslim. Tapi rupa-rupanya kita tak jaga haram yang kedua abang-abang. Haram maknawi.
Haram zati tu zat. Benda tu memang kita tak makan bangkai, kita tak makan kerbau pendek tu dek. Kita tak makan. Tapi haram maknawi ni kita kurang jaga. Haram maknawi ni haram dari sudut makna. Duit yang kita dapat itu daripada sumber yang haram. Kita beli berah. Berah itu halal. Bagi kepada isteri, isteri masak, makan berah. Makan nasi lah. Lauk ikan. Ikan bersama. Tapi duit daripada gamble. Duit daripada rasuah. Duit daripada unsur horor, penipuan, unsur-unsur yang haram. Jadi duit yang haram, kamu beli benda yang halal, namanya haram maknawi. Jadi jaga dua-dua. Mungkin kita muhasabah, betul kot anak kita sendiri, Kelantan panggil benuk. Hau benuk. Pandai ambil Kelantan kot. Benuk, bebal. Hak tadi lah apa? Lambat ingat, cepat lupa. Dok Imam Syafi'i, cepat ingat, lambat lupa. Kan sifat dia. Jadi dia kata jaga makan. Tu jaga makan. Pernah dalam hadis kan, apabila seorang lelaki angkat tangan, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Hadis matan Arba'in Nawawi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hujung hadis itu, sedangkan muka dia penuh dengan debu. Rambut dia kusuk makan. Kusuk masai. Maknanya orang dalam musafir ni, dalam masyarakat, sepatutnya doa dia makbul. Tiba-tiba doa tak makbul. Kerana hujung hadis Nabi kata, Ya Rab, Ya Rab. Dia minta, Ya Allah, Ya Allah. Wa ghuzya bil haram, wa mat'amahu haram, wa mashrabuhu haram. Mat'am makanan di haram, minuman di haram. Wa ghuzya bil haram. Pakai pun haram. Setiap yang masuk dalam halkum tembolok dia, semuanya haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doa dia nak diistijabah? Nak makbul macam mana? So jaga makan. Kalau kita dewasa ni dik, ada 3 bab makan kakak. Yang pertama, kita bangun pagi, kita tanya, Maza nak kulul yaum, apa kita nak makan hari ini nak? Nak makan apa? Nak tengok rancangan bersamamu, hulurkan tangan, ringankan beban. Kita tak bukan label. Label kita ni tak sampailah susah naif, bangsa, macam tak boleh makan, tak ada. Label kita ni, label yang kedua. Apa dia? Bangun pagi tanya, Aina nak kulul yaum? Di mana kita nak makan hari ini abang? Label kita. Nasi antarabangsa ke? Nasi lemak antarabangsa. Dekat Kampung Baru ke? Ataupun nak makan dekat dengan, kadang-kadang dia makan tu sampai nak pergi makan, sampai ke Perak, Sungkai tu cari lemang. Orang hebat lah. Ada dia duduk di Kuala Lumpur, makan dekat Bangkok, naik Kongkok ataupun kapal ataupun Apache, piu sampai sana. Malam dinner sini. Ada jet peribadi. Hebat. Tapi lagi hebat, dia bangun pagi bukan tanya di mana kita nak makan hari ini bang. Dia tanya, man nak kulu al-yaum? Siapa kita nak makan kali ini? Ini kena kupas waktu pilihan raya nanti. Dia bangun tanya, giliran siapa nak kena caketing, nak kena sailang dan nak kena dek. Itu kan istilah. Kamu tak makan orang tapi tanya, siapa kita nak makan kali ini? Nak di kambing hitangkan. So kakak yang pertama jaga makan. Yang kedua jaga mata dek. Jaga mata. Kontrol mata. Tambah-tambah kamu hufaz ni. Tengok Quran. Tengok benda tak senonoh. Quran ni terlari. Macam Imam Syafi'i mengadu pada Waqi'. Syakautu ila Waqi' su'ul habzi. Aku mengadu pada Waqi' buruk hafalan aku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Waqi' guru dia kata tinggalkanlah maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asfi. Kerana ilmu itu adalah nur, cahaya. Ni kamu baca Quran ni cahaya tau, nur. Sampai kita minta Quran menjadi cahaya dalam kubur. Wa nurullah la yuhda lil asfi. Dan cahaya Allah, Quran yang kamu hafal, la yuhda, tidak akan dapat petunjuk lil asfi bagi orang yang buat maksiat. Kerana apa dia? Dia terpandang maksiat. Dia tengok tumit kaki seorang perempuan. Terpandang. Tak sengaja. Kita saja pandang, memandang, menjeling. Lagu apa tu dia? Siti Nurhalizah ke apa benda? Ni, pandang, memandang, jeling, menjeling. Itu lagu apa dia? Boleh pandang, pandang. Duduk renggang, renggang. Jangan pegang, pegang. Itu Ana Rafali dengan Mio apa tu? Ni. Itu saja pandang. Wow. Wuyo. Ni terpandang. Bukan saja sekodai macam awak. Terpandang. Jadi terpandang lupa ingatan dia. Dia pun ngadu pada wakil. Jadi tak ingat. Apa yang dia hafal tak ingat. Sebab apa? Tak jaga mata. Senang kontrol mata. Mata ni dia masuk ke sini. Dari mata jatuh ke hati lagu kan. Hanya kerana mata yang maha kuasa. Ni bukan lagu adik-adik. Lagu adik ni BTS.
Budak Tafiz ko Blackpink ni. Ini lagu Ayanda ni. Lagu hanya kerana mata ni, mata menggodok, dari mata jatuh ke hati. Tengok benda maksiat jatuh ke hati, hitam mati gelap. Jadi lupa. Sabbih isma rabbikal a'la. Allazi tak ingat dah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dah tengok Skodang tadi. Ni kamu tengok benda ni, budak Tafi ni. Tengok benda pornografi. Lupa. So kena kontrol mata. 3 dia. Jaga apa dia? Jaga makan, jaga mata, jaga jangan buat maksiat. Umum lah. Maksiat telinga, maksiat mulut, cakap jangan caru. Jadi kuat daya ingatan. Amal yang ni. Ini pesanan untuk Hafiz. Hak belakang tu Hafizah. Hak sini ni tuan-tuan, hak muslimi pula banyak perkara anda nak sebut tapi cukup dengan tu. Apa dia dek? Quran baca, bila nak baca sekarang, jangan tunggu kita dibacakan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Quran kerana dia datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada pembaca. Tambah-tambah bulan Ramadan ni bulan Quran. Kalau tak boleh kita baca, kita tengok. Nak tengok pun tak boleh, kita dengar. Nak dengar pun tak boleh, tadabbur. Ni dapat pahala. 4 Quran ni. Tengok dapat pahala, dengar dapat pahala. Bukan tengok, bukan dengar. Tadabbur dapat pahala. Tak boleh juga baca. Ada mana kita tengok dapat pahala? Tengok gadget, tengok TikTok, belum tentu pahala. Pahala ni tengok je. Ambil Quran tengok. Nak baca tak erti pahala kan? Tengok muka Kaabah dapat pahala, tengok muka Quran dapat pahala, tengok muka ibu dapat pahala. Muka ibu, bukan muka buku, itu Facebook. Satu lagi, tengok muka alim ulama. Itu cerita pasal falsafah 4. Dapat pahala. So, bila nak baca? Iqra'ul Quran, bacalah kalian akan Quran kerana dia datang pada hari kiamat memberi syafaat. Penutup. Penutup antaranya tuan-tuan Nabi sebut pasal Quran. Besok kita sambung lain. Besok ada kuliah subuh kan? Ustaz Firdaus pula, Ustaz Zaki pula. Cerita yang bertemakan kepada Quran yang hebat ini. Ada 10 kelebihan Quran. Anda sebut di antaranya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang membaca Quran dan mengajar Quran. Ni budak terbaik, ni guru terbaik. Sebab dia mengajar Quran, saya mengajar Quran. Kalau tuan mengajar vokal, belum tentu. Vokal di sebalik tabir akademi fantasial. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dia pegang perut Dafi. Dia guru vokal. Banyak lah, 50,000 lah. Gaji. Kita guru Quran, 50 riyal tu macam percussion. Percussion pula. Macam apa dia? Macam sakit yang kena pada Muhammad Ali. Dan juga Jubagno tu, Ali tinju tu. Nyaji ketar tu, apa? Nak bagi 50 riyal sampai khatam anak kita tu. Ni 50,000. Guru vokal, guru tari, guru muzik, guru lakon. Ada tu. Cikgu Hajar, Cikgu Acis, Cikgu Fatimah, seorang lagi cikgu apa? Cikgu menari, Q Haidar punya wife. Ingat ustaz tak tahu? Senyum kakak. Oh, hebat ustaz dia. Cikgu kena tahu, saya cikgu, penceramah. Bukan ambil sebab tak tahu. Untuk ni, budak ni kena kontrol. For Formula S, rosak S tu, skrin ni, skrin. Dia nak rosakkan anak kita termasuk kita. Orang dewasa. Skrin, sound, sek, sport. For Formula S, daya. Jadi kena tahu. Cerita apa dia ni? Guru Quran sebaik-baik guru, bukan guru tari. Innal Qur'ana was sauma. Sesungguhnya Quran dan juga puasa. Yushaffi'ani fil abdi, akan memberi syafaat pada seorang hamba indallah, di sisi Allah. Ini kelebihan membaca Quran. Fayaqulul Quran, di hari akhirat nanti Quran kata, mana'tuhun nauma bil laili, aku mencegah dia daripada tidur pada waktu malam. Kenapa? Nak baca Quran. Orang lain pukul 11 tidur dah. Dia pukul 1 tak habis lagi. Nabi 3 juzuk. Quran kata kepada Allah pada hari akhirat, ni dia ni lambat tidur sampai tak tidur. Bukan tengok big stage. Dah. Tua-tua. Kilauan emas. Otai masih berdosa. Budak-budak ni akademi fantasi-asia. Hak dah kahwin, sehati berdansa. Siapa dia? Awal Syahari dan Linda On. Tahu sungguh, dia kena tahu. Hak budak sampai hak berpasangan, sampai hak tua ni. Tuan-tuan.
otak masih berbisa. Kalaulah dia jadi Tok Bilal masih hayya 'alal falah, lagi baik daripada zendegi eko bau eko hana. Allah tua bah. Buruknya nenek masuk big stage. Ni tak ada kat sini. Kakak senyum peminat ni. Peminat big stage. Pocu-pocu. Wal-iyazubillah. Ni mana'tuhun naum. Aku mencegah dia daripada tidur. Fasyafa'ni fihi. Bagilah syafaat kepada aku, wahai Allah, untuk membantu dia. Yang kedua ni pasal puasa. Ni kaitan antara puasa dan Quran. Wa yaqumus shaum. Lalu berkata puasa. Mana'tuhu minal aqli bin nahar. Aku mencegah dia daripada makan pada waktu siang. Apa tak makan? Puasa apa tak makan? Bukan tak ada makanan. Bukan mogok lapar. Bukan diet. Bukan protes. Puasa. Apa tak jimat? Puasa tunggu malam nanti. Pernah hadiri pada makan, minum, jimat, perkara-perkara yang membatalkan puasa kerana Allah puasa. Jadi puasa kata, aku menghalang dia dan makan pada siang. Padahal boleh makan. Kenapa? Puasa kerana-Mu ya Allah. Fasyafi'ni fihi. Bagilah aku ruang untuk memberi syafaat, membantu kepadanya. Hujung hadis Nabi kata, fayusyafi'ani, maka Tuhan pun membenarkan puasa. Dan Quran dulu yang dia baca, puasa yang dia amalkan, yusyafi'ani, memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan juga orang yang baca Quran. Ada banyak lagi tapi bagi giliran orang lain sebab game over. Anda ambil extra time minit setengah selain daripada baca Quran. Tuan-tuan banyak amalan-amalan lain tuan-tuan boleh buat, memperbanyakkan minta syurga. Fatas alunallahal jannah. Nabi suruh wa tu'awwizu nabi minan nar, minta jauh daripada neraka. Kemudian fatas taghfiruna, memperbanyakkan istighfar. Banyak amalan-amalan pengisian dalam bulan Ramadan. Anda ambil sikit tuan, antaranya iftar. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan kepada seorang yang berpuasa, kana sawabuhu, adalah pahalanya mislu ajrihi, seperti pahala orang yang berpuasa. Pahala kelebihan orang yang memberi makan kepada orang berpuasa. Kalau tuan-tuan nak hadis yang paling afdal, tuan-tuan ambil man syafa'a, man asba'a, barang siapa yang mengenyangkan. Kalau ana syab'an, ana kenyang. Kalau ana lapar, ana jau'an, bahasa Arab. Man asba'a, barang siapa yang mengenyangkan. Shaiman, seorang yang berpuasa. Kana lahu maghfiratan, adalah baginya keampunan. Wa utaqa'u minan nar, dan bebas dari api neraka. Tuan-tuan ada dua. Kalau tuan-tuan nak bagi orang yang berpuasa itu, walaupun mazbaqi, dengan seteguk air, labani, susu campur dengan air, au bitamri, ataupun dengan sebiji tamar, ataupun bimain, ataupun air. Air ni mungkin air desa ni RM1. Tuan-tuan sedekah RM1, kemudian bagi kepada orang yang berpuasa, dapat pahala memberi makan, memberi minum kepada orang berpuasa. Dapat pahala full. Tapi kalau nak afdal kelebihan dalam sedekah, afdal sedekah syahr Ramadan kan? Afdal sedekah bulan Ramadan. Sampai Nabi kata, ittaqinnar, bertakutlah kamu pada neraka dengan bersedekah walau bisyik tamrin, walaupun sebelah buah tamar. Sebelah buah tamar ni RM1 ke setengah sen, tak tahulah, 50 sen. Tapi kelebihannya, Nabi kata 4 amalan yang tuan-tuan boleh masuk syurga. Mana-mana pintu syurga tuan-tuan boleh masuk dengan melakukan 4 amalan. Yang pertama, sambung silaturahim. Yang kedua, bagi salam, ifsya'us salam, sebarkan salam, budaya memberi salam. Yang ketiga al-qa'imu wan nasu yunamu, orang yang bangun malam saat orang lain tidur malam. Yang keempat, it'amut ta'am, jamu makan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada ruang untuk memberi jamuan makan kepada orang berpuasa, tuan-tuan letak dalam tabung anda. Malam ni anda buat tabung tahfiz. Ana pengkuliah tetap kat sini, tak pernah buat tabung, tapi bulan Ramadan ni bawa untuk program iftar jema'i di madrasah ana. Madrasah pelajar tahfiz, ada 60 orang, ada yang asnaf, ada yang tuan-tuan anak yatim di Darul Quran Nur Hasanah, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Anak penasihat bagi tahfiz tersebut. Jadi tiap-tiap hari kita buat memberi makanlah kepada anak-anak pelajar tahfiz ini. Kalau tuan-tuan nak ambil sedikit syafaat, letak dalam tabung anda tu. Kalau nak ambil hak pahala orang yang memberi minum, memberi makan kepada orang berpuasa, budak tahfiz, anak yatim ini dan orang-orang tua tuan-tuan letak RM1. Kalau tuan-tuan nak afdal, ambil hak siapa yang asma'a, memberi makan sampai kenyang. Mungkin RM10 kita beli, bukan tamar saja, boleh makan nasi sampai kenyang. Ikut pilihan tuan-tuan lah. Kalau nak lebih, ambil an asma'a, boleh beli
sampai kita beli tu, beli nasi RM10 ke RM15 ke kenyang. Kalau tak boleh, letak RM1. RM1 beli air, dia boleh juga pahala. Terpulang. RM1 boleh, RM5 boleh, RM10 boleh, RM50 lagi boleh. Itu dalam tabung tu, lepas solat nanti tuan-tuan letaklah. Yang baik daripada Allah, kurang baik kelemahan ana. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.